Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Hala 7 Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Nama kumpulan Nur Farisa Najwa, Nur Akilah Hanani dan Nur Izzah. Pengenalan. Hala 7 pendidikan di Malaysia adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal bertujuan untuk melahirkan generasi masa depan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sistem pendidikan ini juga adalah untuk melahirkan ciri-ciri rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Isi kandungan terbahagi kepada 4 kategori iaitu A, B, C dan D. Bahagian A, analisis Hala 7 Perkembangan Pendidikan di Malaysia era masyarakat tradisional dari aspek pembangunan insan dan masyarakat. Hala 7 Perkembangan Pendidikan di Malaysia semasa era masyarakat tradisional hanya berlandaskan kepada sebuah keperluan bagi melangsungkan kehidupan sahaja bagi masyarakat ketika itu. Oleh itu, terdapat beberapa aspek Hala 7 pendidikan semasa era masyarakat Melayu tradisional iaitu terdiri daripada aspek adat, adab dan warisan, aspek agama Islam, aspek undang-undang dan peraturan, aspek patriotisme, aspek komunikasi dan aspek masyarakat. Aspek adat, adab dan warisan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Masyarakat Melayu ketika ini mementingkan nilai, budi bahasa dan adab sopan. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak terutamanya semasa berada di rumah. Dari segi keselamatan, masyarakat Melayu ketika itu juga menerapkan ilmu pertahanan diri seperti ilmu persilatan. Masyarakat ketika itu juga menjalankan aktiviti ekonomi seperti memburu, bertani, bertukang dan menangkap ikan bagi kelangsungan hidup. Masyarakat juga berpegang kuat pada adat resam yang mana kaum perempuan tempatnya di dapur dan menguruskan hal rumah tangga, manakala kaum lelaki menjadi ketua keluarga dan berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Seterusnya, aspek komunikasi. Pada ketika ini, tradisi penulisan berkembang dengan giatnya hasil pengenalan tulisan Jawi manakala bahasa Melayu sedang mengalami proses transformasi sebagai bahasa lingua franca. Dalam urusan pentadbiran, bahasa Melayu kerap digunakan dalam urusan rasmi, membina hubungan diplomatik, berdagang dan sebagainya sehingga diangkat sebagai bahasa lingua franca. Aspek masyarakat. Kewujudan masyarakat majmuk semasa Kesultanan Melayu Melaka adalah salah satu faktor kegemilangan empayar ketika itu. Masyarakat majmuk dalam Kesultanan Melayu Melaka boleh menjadi model utama kesepaduan dalam multi-etnik. Masyarakat Melayu ketika itu terdiri daripada pelbagai jenis keturunan seperti Melayu, Bugis, Jawa, Kampar, Rawa, Minang, Mandailing dan lain-lain. Dari aspek agama Islam, ibu bapa, tuan guru, lebay, tokoh agama, pedagang dan pendakwah Islam berkelas Said, Syekh dan Maulana memainkan peranan dalam penyebaran Islam dalam masyarakat Melayu tradisional ketika itu. Masyarakat ditekankan dengan pengajaran ilmu fardu ain dan fardu kifayah bersumberkan Al-Quran, Al-Hadis serta kitab-kitab dari tanah Arab. Perkembangan pendidikan ini dapat dibuktikan dengan penubuhan madrasah, masjid atau sekolah pondok untuk mempelajari ilmu agama dengan lebih luas. Masa pembelajaran agama dijalankan pada waktu petang dan malam sahaja. Aspek patriotisme bertujuan melahirkan rakyat yang setia dan mendaulatkan raja. Masyarakat Melayu telah mengamalkan nilai-nilai patriotisme iaitu semangat setia kepada raja dan pemerintah bagi mewujudkan kedaulatan, kekuatan, kestabilan dan keluasan empayar kerajaan. Akhir sekali, undang-undang dan peraturan ditubuhkan bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Terbahagi kepada dua iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka merupakan satu kanun mengenai moraliti dan keadilan, menghormati tradisi dan struktur sistem kekeluargaan. Mengandungi unsur Melayu iaitu hukum adat dan juga hukum Islam. Terkandung juga 44 fasal yang meliputi persoalan adat. Manakala Undang-Undang Laut Melaka merangkumi perkara berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tata cara jual beli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal digubal bagi menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang yang berdagang dengan kapal. Analisis Hala 7 Perkembangan Pendidikan di Malaysia era penjajahan terhadap pembangunan insan dan negara.
Antara beberapa pusat pendidikan di Malaysia pada zaman era penjajahan terhadap pembangunan insan dan negara antaranya ialah Sekolah Melayu, Sekolah Cina, Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris. Antaranya ialah Sekolah Melayu, memisahkan mereka daripada perkembangan sosioekonomi. Sekolah Melayu pertama yang ditubuhkan di Gelugu, Pulau Pinang pada tahun 1821. Penubuhan sekolah ini menekankan kepada membaca, mengarang, mengeja, mengira, ilmu alam dan latihan jasmani. Maktab Perguruan Sultan Idris ditubuhkan pada tahun 1935, iaitu Maktab Perguruan Perempuan Melayu. Bagi sekolah Cina pula meningkatkan penguasaan dalam bidang matematik, sains dan sebagainya. Ditubuhkan di Melaka pada tahun 1851, iaitu ditubuhkan secara persendirian di premis perniagaan, rumah kediaman dan tokong sumbangan. Wujud kesedaran masyarakat Cina tentang kepentingan dan kaedah pendidikan. Bagi sekolah Tamil bermula di Pulau Pinang dan Perak oleh Syarikat Perladangan Eropah. Pihak kerajaan dan majikan ladang tidak memberi bantuan kewangan, fizikal dan pedagogi. Pada tahun 1923, satu rang undang-undang telah diluluskan oleh negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu majikan diwajibkan membina sebuah sekolah bagi anak pekerja mereka. Akhir sekali Sekolah Inggeris bertujuan mengembangkan agama Kristian dan ideologi penjajah Inggeris, melatih tenaga kerja seperti kerani dan juruteknik bagi jabatan-jabatan kerajaan. Sekolah pertama ditubuhkan pada tahun 1816 iaitu Penang Free School, terbahagi kepada dua iaitu bantuan penuh daripada kerajaan dan mubalik Kristian yang membiayai. Terdapat 4 kriteria hala tuju pendidikan pada zaman penjajahan Inggeris. Antaranya ialah matlamat pendidikan, jenis pendidikan, institusi dan kokurikulum. Bagi matlamat pendidikan ialah mengukuhkan dasar pecah dan perintah bagi membolehkan Inggeris untuk mengekalkan kuasa, menguasai ekonomi dan meluaskan penyebaran agama Kristian. Bagi kriteria jenis pendidikan, pendidikan formal diperkenalkan. Sekolah mula dibangunkan mengikut lokasi kaum. Sekolah Inggeris iaitu bandar, sekolah Melayu iaitu kampung, sekolah Cina iaitu lombong dan bandar, manakala sekolah Tamil iaitu ladang. Kurikulum, buku teks, peperiksaan dan pengajar mengikut negara asal dilaksanakan. Bagi institusi, sekolah vernakular menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dibangunkan. Akhir sekali ialah kurikulum. Sekolah Melayu menekankan pelajaran membaca, mengarang, ejaan, menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam, latihan jasmani dan kemahiran hidup, iaitu ilmu perkebunan, perternakan dan pertukangan. Bagi sekolah Inggeris, sediakan pelajaran untuk peperiksaan Cambridge Overseas School Certificate menawarkan mata pelajaran sains, ilmu alam, pendidikan jasmani, bahasa Inggeris, sejarah Eropah dan matematik. Akhir sekali ialah sekolah Cina. Kurikulum yang dijalankan ialah hafalan klasik lama, ilmu hisab, lukisan, nyanyian, latihan jasmani, sejarah, ilmu alam dan moral. Kerajaan Manchu mula memberi bantuan kewangan kepada pendidikan orang Cina di Tanah Melayu untuk menyebarkan ideologi-ideologi kepada pelajar. Bahagian C. Analisis hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia era pasca merdeka terhadap pembangunan insan dan negara. Perkembangan pendidikan pada era 1957 sehingga 1970, munculnya Ordinan Pelajaran 1957 pada era ini, mengandungi Peraturan Pelajaran 1959, merangkumi semua kaum dalam masyarakat Malaysia, meliputi semua aspek struktur dan perkembangan pendidikan negara. Seterusnya, Penyata Rahman Talib 1960, satu penyata yang mengandungi usul dan saranan yang penting untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran pada waktu itu, Datuk Abdul Rahman Talib. Akta Pelajaran 1961 pula bertujuan untuk menyatu padukan kaum di Malaysia, sistem pendidikan bercorak kebangsaan. Dan Rancangan Malaysia Pertama 1966 sehingga 1970 adalah untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat, meningkatkan taraf hidup kawasan luar bandar, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Tahap pendidikan pada era ini terbahagi kepada 4 iaitu pendidikan tahap rendah, pendidikan tahap menengah dan rendah, pendidikan tahap menengah atas dan pendidikan di institusi pendidikan, kolej dan maktab perguruan.
Perkembangan pendidikan pada tahun 1971 sehingga 1990, Laporan Hussein Onn 1971 bertujuan untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara pada ketika itu dan menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umum bersekolah ditempatkan di sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Seterusnya, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 bertujuan untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan pada ketika itu dan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka masa pendek atau panjang. Pendidikan pada era 1971 sehingga 1990 telah mewujudkan dasar ekonomi baru. Selepas rusuhan 13 Mei untuk mengurangkan sosioekonomi antara kaum, telah dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia Kedua sehingga Rancangan Malaysia Kelima, iaitu dari tahun 1971 sehingga 1990. Bahasa Melayu diperkenalkan sebagai bahasa pengantar untuk mengelakkan kecelaruan antara kaum. Kerajaan juga telah membuat semakan ke atas dasar pelajaran kebangsaan 1979 dan melaksanakan pembaharuan dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Seterusnya, Skim Pinjaman Buku Teks SPBT dan Rancangan Makanan Tambahan RMT telah diwujudkan. SPBT adalah untuk membantu golongan miskin yang tidak mampu membeli buku teks, manakala RMT adalah untuk memberi makanan yang seimbang kepada pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan. Pada tahun 1982, KBSR telah diperkenalkan sebagai program rintis dan pada tahun 1988, KBSR 1988 telah dilaksanakan apabila pelajar KBSR melangkah ke tingkatan 1. Perkembangan pendidikan pada era 1991 sehingga tahun 2000, kerajaan telah memperkenalkan pendidikan umum selama 11 tahun dan pemurnian dalam kurikulum baru sekolah rendah menggunakan akronim KBSR. Usaha ini dapat dilihat meningkatkan mutu pendidikan dalam kalangan rakyat Malaysia. Banyak perubahan dalam falsafah dan hala tuju pendidikan negara melalui penggubalan dan pindaan akta. Seterusnya, pendidikan Malaysia era 2001 sehingga 2010, pada abad ke-21, negara telah menghadapi cabaran globalisasi iaitu dunia tanpa sepadan. Maka, negara telah membuat penambahbaikan dan memperkasakan pembangunan pendidikan dari pelbagai aspek untuk melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, celik IT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Penambahbaikan dan pemantapan hala tuju dan falsafah pendidikan diperhebatkan dari segi perundangan, dasar dan program utama. Analisis hala tuju perkembangan pendidikan era semasa dan masa depan terhadap pembangunan insan dan negara. Terdapat 5 hala tuju perkembangan iaitu akses pendidikan, equity pendidikan, kualiti pendidikan, perpaduan dan kecekapan sistem. Akses pendidikan. Anak-anak di Malaysia memperoleh hak yang sama rata. KPM berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di negara ini. KPM juga telah memberi peruntukan sebanyak 1 million untuk menyumbang kepada golongan kurang upaya iaitu OKU, keluarga miskin dan tidak berkemampuan melalui program pembangunan pendidikan dalam usaha menangani ketaksamaan pendidikan di Malaysia, skim pinjaman buku teks iaitu SPBT, asrama harian dan akhir sekali ialah rancangan makanan tambahan iaitu RMT. Equity pendidikan membantu mengurangkan jurang pendapatan, sosioekonomi dan juga gender dalam kalangan pelajar yang berada di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Faktor yang mencetuskan jurang-jurang ini termasuklah minat pelajar terhadap suatu mata pelajaran, isu pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik berbanding pelajar lelaki. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah guru haruslah mengetahui kaedah dan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan inovasi. Kursus pendidikan guru haruslah memberi fokus kepada perbezaan gender. Akhir sekali ialah kerajaan haruslah mengadakan ceramah di sekolah untuk menggalakkan pelajar lelaki melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Kualiti pendidikan menaik dan melonjakkan pencapaian negara dalam kelompok tertinggi atau teratas bagi ujian pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam masa 15 tahun. Menghasilkan kualiti pendidikan yang bertaraf antarabangsa seperti mewujudkan sekolah berprestasi tinggi,
Komitmen kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang tinggi selaras dengan wawasan pendidikan yang bertaraf dunia dan antarabangsa seperti penggradean universiti. Perpaduan. Pendidikan merupakan satu alat dalam membentuk perpaduan kaum di Malaysia. Menghargai nilai, budaya dan pengalaman yang dikongsi dari pelbagai kaum, agama dan etnik dapat diterapkan dalam diri pelajar melalui pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan semangat perpaduan antara kaum ialah penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Akhir sekali ialah penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara kaum di Malaysia dapat menghasilkan satu identiti negara serta mengeratkan lagi semangat perpaduan antara kaum. Sekali ialah kecekapan sistem. Memastikan kecekapan sistem pendidikan di negara Malaysia ini ke arah keberhasilan pengajaran guru dan ke arah kemenjadian pelajar-pelajar pada masa kini. Kecekapan penyampaian, kawalan dan pengurusan untuk menentukan keberhasilan pendidikan. Penyediaan pengajaran guru yang cekap dapat dihasilkan melalui latihan guru yang profesional supaya dapat melahirkan pelajar yang berguna dan berkualiti kepada masyarakat dan juga negara. Sebagai rumusan, pendidikan adalah faktor yang menyumbang pembangunan negara yang terbesar. Jadi, hala tuju dan landasan pendidikan negara amat tinggi bagi mencapai negara yang boleh bersaing di peringkat global.